Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan mulakan kelas dengan chapter 1, unit 1. Okay. Unit 1, introduction to the fundamental of operation engineering. Okay. Kita nak kenal pasti, kita nak faham apa itu tugas operation engineering. Okay. Kita nak kena tahu dulu apa itu tugas-tugas orang yang di bawah title Operation Engineering. Okay, so secara kasarnya Operation Engineering ni adalah mereka yang terlibat dalam operasi plant daripada awal sehingga akhir, daripada sebelum bahan masuk, bahan mentah masuk, bahan mentah diproses, bahan mentah di purify kan, purify, tolong saya, maksud purify apa bahasa Melayu? Tapis kan? Ditapis lah biar supaya dia lebih pure, okay, lebih tulen. Okay. Kemudian mungkin berlaku reaction, okay, ada reaction. Daripada reaction tu akan hasilnya produk kita bersama-sama produk yang kita tak nak pun, okay, terhasil bersama-sama. Kemudian kita kena purify lagi sekali produk sebab bahan yang terhasil tu ada benda yang kita tak nak juga. So bahan yang kita tak nak tu sama ada perlu dirawat, dibuang ataupun dijual pun boleh. Okay, so tengoklah atas kondisi awak punya operation. Okay, so kat mana duduknya operation engineering ni? Daripada awal sampai akhir jugalah, kalau ikutkan secara kasar lah. Tapi kalau betul-betul pada production line lah, sepatutnya pada production line. Okay, so dalam subjek ni, dalam tajuk kali ni, awak akan belajar apa itu basic of process design. Kita akan belajar tentang macam mana plant tu terbentuk daripada design dia. Okay, asas dia daripada mana. Kemudian dalam proses design ni melibatkan 4 diagram, lukisan. Okay. Kemudian kita akan tengok beberapa common process lah, beberapa sahaja. Taklah menyeluruh, banyak lagi sebenarnya. Kita tak pergi kepada detail lah dalam proses tu, kita hanya tengok sedikit proses yang common lah. Dan juga kita expresskan proses equipment. Okay. Contoh kalau berlaku pemanasan, nak panaskan bahan mentah, kita kena pakai apa? Nak sejukkan bahan mentah kena pakai apa? Nak tapis dia tadi tu yang saya cakap purify tu nak kena pakai apa? Okay. So kita akan pergi dululah bahagian-bahagian ni. So saya pecahkan 3 tajuk besar. Basic process design. Okay. Kemudian kita tengok pada chemical prosesnya, kemudian kita tengok pada proses equipment. Okay. So dalam proses equipment ni lah saya nak tunjukkan video tu nanti. Okay. Kalau sempat untuk hari ni lah. So apa itu operation engineering? Operation engineering ni apa-apa yang terlibat dalam operation. Nak operasikan plant tu. Okay. Sebab tu saya cakap kebanyakannya dalam production line lah. Okay. Kita ada je admin, kita kena juga ada benda-benda tu. Okay. Bukannya semata-mata kita buat kerja tu kan yang secara dekat lapangan lah, field lah kan. Kita panggil field operator tu kan, bukan sekadar yang itulah. Banyak yang terlibat lah. Okay. Operation engineering ni tugas dia adalah dia nak kena pastikan operation tu berjalan dengan lancar. Okay. Kena jalan dengan lancar. Tak lancar memang sakit kepala lah. Kos kan. Okay. Tiba-tiba berlaku leakage. Tiba-tiba berlaku tank bocor. Tiba-tiba berlaku karat. Kita tak nak
benda-benda yang macam tu. So kalau tak nak berlaku bocor, kita kena buat apa? Tak nak berlaku karat, kita kena buat apa? Nak pastikan dia berjalan dengan lancar, apa planning kita kena buat? Itu tugas operation engineering. Okay. Operation ni involve dalam manufacturing, pembuatan, okay. Pembuatan pun dia, shipping pun dia, okay. And product should meet the factory and management requirement. So produk yang dihasilkan bukan sekadar perlu mematuhi factory punya requirement, malah management punya requirement pun kita kena patuh. Biasanya kita akan ikut management lah, sebab management dia deal dengan klien. Bila deal dengan klien, klien nak spek bahan tu macam mana. So kita dapat spek bahan tu daripada management. Okay. Management dapat daripada klien. So management tetapkan spek tu kepada factory meet lah. Okay. Involve dengan komputer, dengan software engineer. Mungkin tengok atas situasi. Okay. Mungkin tidak. Sebab sini saya tulis dah might. Kemungkinan. Okay. As long as the operation could control and monitor the quality and increase the overall efficiency without compromising the personnel safety and health. So selagi mana kita boleh control, kita boleh monitor okay, quality, dan juga kita perlu tingkatkan efisiensi. Okay, efisiensi kalau kita tak buat apa-apa, makin lama dia makin menurun. Contoh, kita buka alat tu hari ni, setahun kemudian alat tu mungkin tak beroperasi seefektif yang hari ni. Macam itulah. Bila dia ada wear and tear dengan apa, dah guna kan, benda dah guna. So akan ada efek-efek sebegitulah. Okay. Tanpa menggugat keselamatan dan kesihatan. Personal ni orang kat situ lah, ataupun di sekeliling pun boleh kata jugalah. Okay. So kita nak naikkan efisiensi, tapi kalau kita tak jaga keselamatan, tak boleh juga. Kita boleh buat. Contoh, saya nak emas pure dia 100%. Kita boleh cuba buat, tapi 100% tak pernah dapat lah. Kita boleh cuba buat dapat 99, tapi dia punya bahaya mungkin lebih. So kita kena balancekan benda tu. Okay. So macam mana nak capai tu semua? Okay. So operation sebagai operation engineer lah, ataupun kalau awak duduk di dalam bidang production line ataupun operation line, okay, kita kena kenal pasti benda-benda tu di akar dia, akar operation dia. Okay. Sebab kat situ kita boleh nampak apa masalah. So macam mana kita nak tahu, nak tengok akar dia tu kat mana, di mana root of the operation process. Kita boleh tengok dalam proses design. One of the method lah, salah satu method. Kalau berlaku kebakaran ke ataupun accident lah, senang cerita, apa-apa tempat plant kalau berlaku accident, lukisan salah satu perkara yang penting akan ditengok. Sebab apa? Lukisan ni yang membawa kepada plant tu dibina. Kita buat rumah, tak ada plan rumah, payahlah. Bukan tak boleh, payahlah. Kan? Kalau plan pula, kalau tak ada design dia, tak ada plan untuk apa, untuk buat kilang tu, silap paip pun tak boleh nak bersambung. Sebab lari, kan? Kita tak plan awal-awal design macam mana.
Kalau rumah pun, kalau kita tak plan buat lukisan dia, silap boleh sengit ke macam tu. Jadi kita kena tengok basic proses design. Sebab itulah awak belajar proses skematik ni. Bukannya awak nak design secara detail kedudukan alat tu kat mana. Itu awak akan belajar dalam plan layout sen depan tak silap saya. Okey. Sen depan tak silap saya awak akan belajar plan layout. Okay. So kita go through basic process design. Apa itu basic process design ni? Basic process design biasanya lah. Saya tak kata memang confirm. Biasanya dia relate dengan chemical engineering. So saya salah seorang chemical engineering lah. Chemical engineer lah kan. So sebab tu saya belajar lah benda ni. Tidaklah secara detail ataupun mendalam, tapi bolehlah untuk saya sharekan ilmu ni pada awak. Okey. Dia melibatkan proses untuk penukaran, transformation of materials. Sama ada fizikal ataupun chemical, tak kisah. Okey. Contoh, nak hasilkan pisau. Okey. Kita leburkan besi, tak ada lagi penukaran dari segi kimia. Okay. Penukaran dari segi kimia ni kalau awak faham, maksudnya ada reaction lah, tindak balas berlaku. Dia kalau buat daripada besi kepada pisau, contohnya dia hanya leburkan besi dan bentukkan menjadi sebilah pisau lah kan, macam tu. Sebilah pisau, betul ke saya guna bahasa Melayu saya, ya Allah. Okay, so pisau contohnya, yang tu dia fizikal lah, dia proses juga. Betul saya cakap, bila awak duduk dalam onshore operation ni, tak semestinya awak bekerja di dalam bidang oil and gas lah. Awak boleh apply benda ni dekat tempat lain juga. Okay. So kalau yang bahagian kimia ni, awak pun belajar chemistry sem lepas. A campur B dia jadi C. Kita campur A, kita campur B. Campur kedua-dua tu menjadi C. A dengan B dah tak nampak balik dah. Okay. Itu kalau dalam erti kata 100% punya conversion lah. Okay. So kalau dalam case physical, dia tak melibatkan chemical punya transformation lah. Daripada raw material through the process and finally synthesize the end product as well as the byproduct for the customer. Okay. Proses jarang tak ada byproduct. Sangat jarang. Sekurang-kurangnya akan ada air. Hasil dia. Sekurang-kurangnya. Kalau kata memang ada air lah. Awak hasilkan sesuatu bahan dari A plus B. Okay. Dia akan jadi C. Tapi akan ada juga D ataupun A dengan B tadi yang dah bercampur, yang tidak sempat nak ditukar ataupun tidak di-convert lah, senang cerita kan. Akan ada juga byproduct. Byproduct ni bahan yang kita, bukan objektif kita nak hasilkan lah. End product ni adalah bahan yang kita nak jual. Contoh, apa kita nak kena buat dengan byproduct ni, itu terpulang pada management ataupun engineer di situlah. Nak kena fikir. Byproduct ni biasa kita kena rawat lah. Contoh macam air. Contoh kita gali minyak kat offshore. Kita korek minyak, kita sedut dia punya minyak. Kemudian akhir sekali awak akan dapat minyak, gas dan juga air. Air tu takkan awak nak pakai untuk masuk dalam enjin kereta kan. Takkan nak buang. Sebab air tu sebenarnya dah bercampur dengan minyak, dengan pasir, dengan lumpur. So tak nak kena rawat. Itulah byproduct dia. Ada pula
company, dia untung. Dia nak jual A. Dia dapat B. A dengan B ni harga lebih kurang sama. So dia jual. Ada juga bahan yang byproduct yang kita tak nak ni pun berharga. Ada juga kes yang macam tu. So boleh jual dulu. Okay. Cuma kena pandai cari dia punya demand lah. Kat mana. Mungkin kita nak A. Sebab A ni demand dia tinggi. Tapi bila kata kita buat, kita terpaksa hasilkan B juga. Sebab tu memang proses dia. Jadi bila kata terhasil B, apa nak kena buat? Buang. Buang boleh, tak ada masalah. Tapi buang kena dalam bentuk ciri yang betul lah. Tidak berbahaya. Okay? Jangan menyebabkan alam sekitar tercemar. Macam itulah, adalah law ataupun regulation yang terlibat di situ. Dalam kata keuntungan yang lain pula, mungkin byproduct kita pun lebih kurang harga dia sama, separuh harga ke, satu suku harga ke, tapi ada demand juga. So kita jual lah. Ada kes yang macam tu. Jadi bila saya ceritakan ni, awak perlulah ada pemahaman dalam chemical process ni. Sedikit lah. Sebab tu awak belajar chemistry tau sem lepas. At least awak tahu kira mol, awak tahu kira molarity, awak tahu kira awak tahu unit. Awak tahu pergerakan cecair dalam pipe ni macam mana kiraan dia. Tu penting. Sebab kalau awak tak tahu langsung, nak duduk kat dalam operation line memang sakit lah. Jadi soalan dia, apakah 4 dokumen? Kalau diagram 3, 4 dokumen yang terlibat dalam proses design. 1 BFD, kedua PFD, ketiga PNID, keempat dokumen spec. So BFD adalah block flow diagram, PFD adalah process flow diagram, PNID adalah piping and instrumentation diagram. Saya percaya awak dah dengar PFD dengan PNID sebab dalam AutoCAD. BFD mungkin awak tak dengar lagi lah. Tapi BFD ni simple. Jadi kita ada video berkenaan kan ketiga-tiga diagram ni. Spec kita tak cover. So saya akan buka video sikit nak tunjukkan perbezaan BFD, PFD dan juga PNID. Saya nak maklumkan ini adalah daripada U lain University of Colorado punya, Colorado Boulder punya inilah slide. Okay, saya pinjam je. Kredit kat dia lah sebab dia share. So kita pakailah. So untuk menunjukkan apa itu BFD, PFD dengan PNID. Jadi saya maklumkan kat saya kalau suara tu tak ada. Okay, sebab saya ada share sekali dengan sound tak? Sekejap je, saya cuba share sekali dengan sound. Include the sound. Okay. Saya harap awak boleh dengar lah suara dia ni. Kalau tak dengar beritahu. Hello and welcome to this lecture on the main characteristics of block flow diagrams, process flow diagrams, and piping and instrumentation diagrams. My name is Marina Miletich. This is an example of a block flow diagram, a BFD for short, for an ethylene oxide production process. Notice this is a very simple, bare bones diagram of an entire process all on one page. There's a lot of detail that's excluded from a diagram like this, but its usefulness lies in its simplicity
because you can very quickly determine the most critical units involved in the process. This is an example of a process flow diagram, a PFD for short, again for the same ethylene oxide production process. Notice this diagram includes quite a bit more detail, more equipment, and more streams compared to the block flow diagram. This process flow diagram provides a great deal of information because it includes every piece of equipment, and the whole process is shown again all on one page. This is an example of a piping and instrumentation diagram, a P&ID for short, of that same ethylene oxide process again. This is just one of the distillation columns in the ethylene oxide process, and no other equipment is shown. This is because there's an extraordinary level of detail shown on a piping and instrumentation diagram, where every indicator, control loop, valve, and piping diameter are shown, among other information. Taken together, you can see that the block flow diagrams include the least amount of detail, and the piping and instrumentation diagrams the most. Okay. Saya percaya awak tengoklah video tadi. Okay. Daripada ni PhD dia. Okay. So, saya nak tunjukkan kat awak ini adalah BFD, Block Flow Diagram. Okay. Proses dia adalah production of ethylene oxide. Proses untuk nak producekan ethylene oxide. Okay. So, block flow diagram adalah lukisan blok. Kotak, 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 kotak. Itu adalah blok kita panggil. Flow diagram dia tunjukkan flow merujuk kepada arrow, kaitan kotak satu dengan kotak kedua dengan kotak ketiga dengan kotak keempat, dan seterusnya. Bersama arrow menunjukkan flow ke mana bahan tu pergi. Kalau ada soalan boleh terus tanya ya. Okay. So, dalam proses ni dia melibatkan ethylene dia masuk, oksigen dia masuk. Dalam data yang diberi juga adalah dia ada tunjukkan berapa kilogram per hour. Ini adalah basic information. Basic information yang sepatutnya BFD ada. Saya tak kata ni adalah wajib. Data ni adalah wajib. Yang wajib adalah kotak. Dalam kotak tu ada nama, ada kaitan arrow antara kotak tersebut, dan kalau ada bertindan macam ni, arrow yang melintang perlu kekal, arrow yang menegak kena putuskan. Itu dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri lukisan block flow diagram. Ada arrow, ada kotak, ada nama dalam kotak. Arrow kalau bertindan perlu diputuskan yang mana-mana menegak, vertikal, dan optional ataupun ada yang buat, ada yang tak buat. Biasanya kena buat lah sebab nak tahu apa yang masuk. At least perlu ada nama bahan tersebut. Okay, tak 20 kg per hour ni mungkin ada orang buat, mungkin tak ada. Okay. So, dalam satu lagi optional juga, BFD biasanya tak juga tunjuk, tapi dia tunjuk juga. Tak apalah. Kita ada tunjuk reactions. Lagi baguslah kalau sebanyak information yang kita boleh tengok. Okay. Tapi kekurangan dalam BFD ni banyak. Kita tak tahu reaktor ni macam mana, jenis apa. Lepas tu suhu, pressure kita tak tahu. Dia hanya tahu ni sahaja. Okay. Setinggi-tinggi maklumat dia boleh tahu sampai tahap berapa masuk, berapa keluar, yang mana recycle. Ni kita panggil ke belakang ni recycle. Flow seboleh-bolehnya kiri ke kanan, kecuali recycle. Itu ciri-ciri block flow diagram. Okay, ciri-ciri dia. Okay, kalau ada reaction, contoh ni, kita nak C2H4O, ethylene oxide. Kita nak, tapi
proses kita tak akan dapat optimum, kita tak akan dapat proses yang fully 100% dapat apa yang kita nak. Kita akan tetap terhasilkan carbon dioxide dan juga ada air di sini. So carbon dioxide dia hantar ke atas lah. Kenapa dia pakai reaktor? Kenapa dia pakai vapor liquid separator? Kenapa distillation sampai 2? Kenapa yang ni ke atas? Kenapa dia tak tunjuk je dekat bawah? Kenapa yang ni ke bawah? Yang ni tak tunjuk keluar daripada atas? Kenapa ethylene oxide duduk atas? Kenapa H2O yang kat bawah? Kenapa CO2 kat atas? Tu semua awak kena fikirkan sebagai pelukis schematic diagram ni. Contoh saya bagi CO2, dia adalah ringan. Oksigen bercampur ethylene. Okey. Oksigen bercampur ethylene. Dia pergi ke sini. Abaikan dulu ethylene ni. Pergi ke sini, maknanya ethylene ni cecair. Oksigen ni dalam bentuk gas. Bila dia bercampur, dia menjadi, kita boleh tengok sini lah, ada ethylene oxide, ada carbon dioxide, ada water, ada oksigen, ada juga ethylene yang tidak bertukar. Tak sempat nak bertukar dalam ni. Biasa kita ada conversion persen. Contoh conversion persen 98% bertukar. Maknanya lagi 2% oksigen dengan ethylene ni tak bertukar menjadi antara yang kita nak kat sini, yang berlaku kat dalam reaction ni. Itu kita panggil incomplete reaction lah. Okay. Awak dah belajar sen lepas yang dalam limiting reactant tu. Okay. Awak dah belajar tu. Kita ada letak assumption di mana berlaku complete reaction. Complete reaction maknanya dia akan jadi complete lah, cantik lah. Semua bertukar, tak ada yang tertinggal. Tapi dalam real tak berlaku begitu. Okay. So bila dah jalan sini, ada apa dalam tu? Ada vapor, ada liquid. C2H4O adalah liquid, CO2 adalah gas, H2O adalah liquid, CO2 gas, H2O liquid, dan juga oksigen adalah gas, dan juga ethylene ni dalam bentuk liquid. So ada dua fasa, vapor dan liquid. So dia pakailah alat nama dia vapor liquid separator. Yang mana vapor naik atas sebab dia ringan, sebab tu dia flow dia ke atas. Nak buat lukisan ni dia kena tengok logik dia. Yang ringan mesti ke atas. Sebab itulah yang keluar kat sini adalah CO2 dan oksigen. Tak ada oksigen dalam ni, reaction ni. Tapi di sini ada oksigen. Sebab dalam 20,000 kg per hour ni, 200 tak boleh nak bertukar. Sebab kan mungkin ada limitation lah, kita takkan dapat 100%. Okay. Cuba bayangkan apa, cuba tengok pada hand sanitizer awak. Dia pun tak berani claim 100% buang kuman kan. Sama lah, benda melibatkan kilang pula tu. Lagi besar. Dia takkan jadi 100% bertukar. So ethylene ni pun, kalau awak tengok ethylene dimasukkan kat sini balik, maknanya dalam ni pun bercampur ethylene. Tak boleh nak asing terus ethylene kat sini. Sebab dia dalam liquid. Ada 3 jenis liquid di sini. Ethylene 1, ethylene oxide 2, H2O. 3 liquid nak kena buang. Okay. Kena tengok ciri-ciri ketiga-tiga liquid ni. Beza dari segi apa? Contoh kalau minyak dengan air, beza dia adalah density. Okay. Bila kata kita tengok beza dari density, tak perlu pasang distillation. Okay. Penyulingan, tak perlu. Mungkin kita pakai satu separator, two phase separator sahaja. Sebab kalau minyak dengan air, minyak akan timbul, air akan turun kat bawah. So, di situ awak dah fikir dah bila nak rangka benda ni. Nak rangka design. Tak ada nak pakai distillation. Contoh. Yang ni, case kenapa dia pakai distillation column.
ataupun penyulingan, sistem penyulingan ni, okay, sebab ethylene H2O dengan ethylene oxide ni ada perbezaan dia bukan dari segi density. Perbezaan dia dari segi boiling point, takat didih. Contoh tadi, minyak tadi, okay, minyak dengan air. Kalau saya nak asingkan, saya biar dalam cawan, minyak tu akan timbul, air akan duduk bawah. So senangnya saya akan ambil air tu kat bawah, minyak tu saya sedut dekat atas. Betul? Itu pada kasar je lah. Okay, kalau saya ada duit lebih sikit, saya tak nak buat style tu, saya nak buat style lain. Saya panaskan air sampai takat didih 100 lebih, 101 lah contohnya. Apa yang akan jadi? Air yang akan naik atas sebab dia menjadi wap air. Minyak tu akan tinggal sebab minyak dia punya boiling point dia mungkin tinggi. Jadi di situ saya pakai penyulingan. Sistem penyulingan macam ni lah, distillation lah. Salah satu contohnya. Purification punya proses ataupun separation punya proses. Ni sebenarnya tiga-tiga ni semua bawah separation punya tajuk. Okay. So kalau ikut pada logik, mana lagi mahal? Asing pakai sedut tadi, biar je, kemudian minyak timbul, air duduk bawah, kita sedut air, kita sedut minyak, dengan kita kena pakai bahan bakar, kemudian kena panaskan, kemudian kena ada kondensasi dekat atas, satu sistem distillation lah, tu salah satu contohnya. Mahal lah, boleh buat, mahal lah macam tu. So tengok pada kenapa awak perlu pakai semua-semua tu. Okay. Sebab tu decision dia kena pakai distillation column. So satu lagi, Cik Nas kenapa sampai 2 kali distillation ni? Okay. Pada saya lah, distillation ni boleh buat satu je. Sebab satu distillation column ni dah mahal tau. Okay. Tapi distillation yang saya cakap satu ni, dia lagi mahal. Sebab dia boleh separate beberapa. Contoh fractional distillation column yang ada dekat kilang penapisan minyak lah contohnya. Kilang penapisan minyak. Dia pakai fractional distillation column. Sebab yang masuk satu minyak mentah, yang keluar berpuluh-puluh gas, natural gas, petroleum, minyak tanah, tar, diesel, banyak. Tapi dia pakai satu je alat distillation column. Kita panggil dia fractional distillation column. Kalau dalam kes ni, kemungkinan besar dia dah check dah. Distillation ni kalau buat dua, taklah semahal beli fractional distillation column. Tak berbaloi. Sebab apa? Yang dia nak asingkan adalah, yang pertama dia nak asingkan ethylene. Ethylene ni bukan dia nak jual. Kalau tadi fractional distillation column, kalau pakai dekat kilang penapisan minyak tadi, setiap satu bahan yang keluar tu boleh jual. Patah balik duit tu kat dia. So cost lah, cost effective lah di situ. Kalau macam yang ni, kalau saya beli alat yang macam fractional distillation column, bukan tak menjadi. Jadi, tapi tak berbaloi. Harga mahal. Nak asingkan ethylene je. Sebab apa? Sebab ethylene ni kalau kita buang, satu tak boleh buang. Kena lupuskan. Baik kita guna pakai balik ethylene ni. Ethylene ni kan. So baik kita guna pakai balik. Sebab bahan yang sama ni. Bahan mentah kita balik ni kita asingkan. Sebab bahan mentah ni tak boleh nak di 40,000 yang masuk, 4,000 yang tidak bertukar menjadi ethylene oxide dengan H2O dengan CO2. Banyak 4,000 tu. Kalau oksigen setakat 200 kg per hour, banyak juga sebenarnya ni. Tapi oksigen dengan CO2 kalau nak ditapis payah pula.
Kalau tambah satu lagi sistem nak tapis CO2 dengan oksigen. Saya rasa tak jalan plan awak, habis duit kat situ je. Mahal lah cerita dia. Jadi dia pasanglah 2 distillation system. So pertama function dia adalah distillation untuk ethylene, pengasingan ethylene. Mungkin suhu dia, mungkin suhu dia ni, mungkin suhu ethylene ni mungkin saya tak tahu. Saya just cakap suhu air 100, suhu ethylene oxide mungkin 90. Yang ini mungkin suhu dia 80 dah mendidih. So 80 dia bakar sampai suhu 80 dia naik dulu. So dia asingkan lah. Lepas tu yang tinggal adalah ethylene dan juga H2O, air. So suhu yang ni 100, suhu yang ni 90 contohnya. So dia bakarlah sampai 92. Dia naiklah atas ethylene. Air tak mendidih lagi. So air berat dia turun kat bawah lah. Yang ni sebab dia dah jadi gas tu, jadi ringan, dia naik atas. Jadi itulah secara kasarnya proses block flow diagram. Walaupun block flow diagram adalah data yang sedikit, tak cukup, tapi banyak benda kita boleh nampak di sini. Tengok, saya boleh cerita dari segi kosnya, saya dah boleh nampak. Dari segi alat. Okay. Sebelum pada saya pergi jauh, satu kotak ni merujuk pada apa? Satu kotak ni merujuk kepada unit operation. Faham maksud unit operation? Unit operation ni, okay, contoh kalau ada pump. Takkan dalam plan tak ada pump? Cik Nas, mana gambar pump dalam block flow diagram ni? Pump perlu tunjuk. Okay. Apa maksud unit operation tadi adalah apa yang masuk, yang keluar dia lain. Senang kasar, bahasa kasar lah tu. Tu bahasa kasar dia. Apa yang masuk, yang keluar dia lain. Kalau pump, contoh, saya pump air daripada 1 ATM kepada 5 ATM. Contoh. Apa yang masuk adalah air, apa yang keluar adalah air. Yang hanya berbeza adalah pressure ataupun suhu sedikit lah sebab dah naik pressure kan. So tu tak panggil unit operation. Contoh kalau kita masuk reaktor ni tadi kan, oksigen masuk, ethylene masuk, yang keluar apa? Yang keluar adalah ethylene oxide, H2O, CO2, oksigen dan juga ethylene. Nampak? Masuk 2 bahan, yang keluar itu maksud unit operation. Okay, ada berlaku operasi di situ. Okay, ada satu unit operasi di situ. Sama juga vapor liquid separator. Yang masuk adalah apa yang saya nyatakan tadi, 1, 2, 3, 4, 5 5 ke 6 tadi, 6 bahan tadi. Okay, yang keluar daripada reaktor, okay, oksigen, ethylene, CO2, ethylene oxide, H2O, 5 bahan masuk. Okay, yang keluar 2 bahan keluar atas, lagi 3 bahan keluar pergi ke distillation. Itu kita panggil unit operation. Okay. Pump ataupun pemanas. Contoh lagi saya tambah pemanas. A masuk, yang keluar mestilah A juga. So pemanas, apa lagi, pump, kompresor, turbine, tak perlu nak lukis dia punya block flow diagram. Okay. Kita hanya lukis unit operation, unit op je. Okay. Ada banyak cara juga nak lukis block flow diagram ni. Ada orang pakai block ni sebagai satu sistem. Satu plan, satu kotak je dah. Pun ada juga. Tengoklah macam mana. Okay. So, apa yang saya sebutkan tadi tu, semua ada di sini. Macam-macam consideration kena fikir. Macam-macam perkara perlu di-considerkan. Okay. Dia punya rate, yield, process yield, product purity, okay. Dia punya throughput rate, okay. Dan juga kekangan pun kita kena fikir. Okay.
safety aspect, capital cost, waste production. Okay, contohlah saya bagi kan. Satu plant tu, saya nak hasilkan bahan yang toksik. Saya nak hasilkan satu bahan A, tapi B pun terhasil dan B tu sangat-sangat bahaya. Agak-agak boleh ke saya nak buat? Macam tu lah. Okay. Boleh buat. Dah tu kalau benda tu bahaya, takkan ada orang buat nuclear reactor apa semua kan. Nuklear pun bahaya juga. Boleh meletup, boleh jadi macam Chernobyl tu. Kalau awak tengok lah Chernobyl punya accident, boleh cari. Okay. So takkan orang berani buat kan. Sebab safety tu kita boleh kontrol kalau dengan cara yang betul. Okay. Bukannya tak boleh langsung. Cuma bila safety ni, bila melibatkan safety, bila kita fikirkan safety, dalam kepala kita, kos akan naik. Kena fikir tu. Bila kita naikkan safety, kos confirm akan naik juga. Nak cari yang kos tak naik, safety tak naik, payah. Bukan tak ada, payah. Okay, agak payah nak cari benda tu. Okay. So tadi tu BFD. Okay. Ini adalah BFD. Saya kembangkan BFD ni menjadi PFD. Benda yang sama benda yang sama. Proses yang sama. Reaction yang sama. Saya jadikan PFD. Nampak tak? Ada kompresor di sini. Oxygen compressor. Nak tahu nama ni apa, alat ni nama dia apa, ni ada kat atas ni. So bacaan bagi PFD ni macam ni. Okay, kita ada legend drawing, legend process tu panggil. So dalam legend dia tunjuk simbol A ni apa, simbol B ni apa, simbol C ni apa. Tapi dalam setiap lukisan PFD ni akan terus bagi tahu C101 oxygen compressor, C102 ethylene compressor. Ethylene tadi dalam bentuk gas kot. Okay. Tapi bila bercampur dua-dua ni, dia jadi dalam bentuk liquid lah kot. Saya pun tak pasti lah. Ni saya tak pastilah sebab saya pun tak tengok dia punya lah. Okay. Cuba awak tengok. Tadi tak ada pun lukisan kompresor kat sini, kat dalam, dalam lukisan BFD ni tak ada pun kompresor sebelum masuk reaktor. Dah lah tak ada kompresor ni. HPS ni apa? E101 preheater, 102 preheater E. Pemanas pula dah. Tadi Cik Ina tak ada pun pemanas. Macam saya cakap tadilah, dia tak dikira sebagai satu unit operasi. Tak ada pertukaran bahan tu. Okay. Dua-dua tu kemudian dicampurkan di sini. Baru masuk R101, reactor. Reaktor ni sahaja yang ada dalam kotak tadi kan, block flow. Okay. Seterusnya pergi kepada penyejuk pula. Dah tadi panas, mestilah dalam ni panas. Yang keluar ni pun mestilah panas. Okay. So tengoklah proses seterusnya. Kalau kata perlukan panas, dia tak letaklah penyejuk. Macam mana saya tahu ni penyejuk? Sama ada baca kat atas ni 103 E, reactor effluent cooler, penyejuk. Ataupun CW ni je. Saya dah tak payah baca atas ni, saya dah tahu CW ni function dia apa. CW ni merujuk kepada cooling water, sejuk menggunakan air. So suhu di 9 ni kemungkinan dalam suhu bilik lah, ataupun atas sikit daripada suhu bilik. Kat sini saya tahu pemanas kenapa. Tanpa saya baca kat atas ni sebab saya dah tahu HPS, high pressure steam. Saya dah tahu. So nanti kat mana awak nak baca benda-benda ni ada nanti. Kita akan belajar. Okay. So tadi dah campur, berlaku reaction di sini. Mungkin makan masa sedikit. Kemudian baru dia lepas keluar. Pergi penyejukan punya proses.
Kemudian Cik Nas V101, 102, V. Light gas separator. Cik Nas kenapa separator sampai 2? Tadi 1 je Cik Nas. Kat sini 1. Tapi distillation dah 2. Apa yang berlaku adalah di sini, bila buat betul-betul kiraan, dia pasang 20% oksigen, 80% CO2. 20%, 80%. Bila cek balik, dekat nombor 12 ni, sepatutnya kita terus masuk ke distillation column lah. Tapi cek, ada 300 kg per hour juga lagi. Banyak oksigen dengan CO2. Jadi tak bolehlah buang terus. Kena tapis lagi dulu. Itulah proses, perkembangan prosesnya. Daripada BFD, kemudian bila kita kembangkan kepada PFD, kita boleh nampak lagi. Macam mana dia kira ni semua. Ni awak tak payah fikirlah dulu. Awak tak ambil material, heat and material balance. Okay. Nanti saya akan tunjuk juga heat and material balance, tapi bukan kiraan, bukan pengiraan dia. Data dia ada. Sebab heat and material balance ni satu, senang cerita kalau ikutkan, dia satu subjek kena belajar. Okey. Ni berapa tenaga terlibat dalam ni. Berapa tenaga terlibat dalam ni. Semua kena kira. Lepas tu dalam nombor 8 ni apa yang ada. Berapa yang ada. Semua boleh dikira. Okey. Semua boleh dikira. Dengan mengambil kira faktor beberapa assumption lah. Okey. Sebab kita tak boleh nak kira 100%. So, apa yang saya nak maklumkan, awak hanya belajar lukisan saja untuk semester ni. Okay. Tapi awak kena fikirkan logik. Dia masuk 2, mula-mula dia masuk pertama dapat 700. Dalam 12 ni 300 lagi rupanya ada. Okay. Tadi 8 campur 2 dah 1000. Bila kita check dengan calculation, 700. Lagi 300 hilang. So terpaksalah dia pasang lagi 1. Ataupun dengan kata lain pula, buat satu sistem yang mana satu alat tu boleh hasilkan betul-betul sampai 300, dah sampai 1000 tadi. Tapi bahannya mahal lah, alat dia mahal lah, equipment dia mahal. Ada tapi mahal. Okay. So untuk efektifnya dia buat 2. Cost efektif mungkin dia dah kira ataupun dia dah counting dengan kilang yang buat separator ni, vapor liquid separator ni. Okay. Manalah tahu. Kalau beli 2 dapat diskaun, beli 1 diskaun separuh harga yang kedua, manalah tahu. Kan? So baik dia beli macam ni. Macam itulah, lebih kurang lah. Tak adalah saya cakap betul-betul macam tu. Dia adalah consideration part dia. Okay, kena fikir. Banyak faktor, banyak sangat faktor. Bukan sekadar faktor yang saya sebut tadi ya. Ada banyak lagi faktor-faktor lain. Okay, kemudian dikumpulkan. Kalau macam saya kumpulkan dalam satu tank lah. Dua-dua ni. Tak ada function pun. Unless memang ada kegunaan lain lah. Nak guna oksigen dengan CO2 ni. Tu lain lah cerita. Biasanya saya gabungkan jadi satu. Saya akan campurkan 14 dengan nombor 11 ni. Akan jadi satu flow. Biasalah. Okey. Seterusnya yang mana yang berat lagi, terlebih daripada, bukan yang terlebih lah, yang dah lepas diasingkan tadi. Okay, masuk bawah ni. So, masuk bawah ni adalah distillation pertama. T101. Ethylene recovery distillation column. So, dia recover ethylene. Ni ethylene ni. Ni ethylene kan. So dia recover ethylene, dia masuk balik kat sini. Kenapa tak terus masuk kat sini? Suhu mungkin tak capai ataupun pressure tak capai. So dia masuk kat sini. Biar dia gabung dengan yang asal-asal tadi. So dia compress balik.
Ni ada kompresor, dia ada heater, preheater, kemudian baru masuk. So baru capai sistem yang dikenal. Kalau tadi dalam BFD dia terus masuk reaktor. So dekat situ masa ni mungkin kita tak nampak. Sebab tu cakap dalam block flow diagram ni kita macam-macam benda tak nampak lagi. Okay, macam-macam perkara yang kita tak terfikir lagi. Sebab dia baru nak kata macam mana, idea lah, macam satu bentuk idea. Kita boleh ubah-ubah lagi. Okay. Dah ethylene masuk sini, yang mana kat bawah ni pergi yang kedua. Okay, dalam ni ada air dengan ethylene. So ethylene oxide dengan water. Okay, nah, ni 99.9, ni 99.7. Lagi 0.1%, lagi 0.3% ni ada apa? Mungkin ada CO2, mungkin ada O2. Mungkin ada CO2, mungkin ada O2, mungkin ada ethylene yang terkeluar sikit. Mungkin juga ada water. Kat bawah ni pun benda yang sama juga boleh berlaku. Macam saya cakap, kita tak boleh nak asingkan everything secara 100%. Even Dettol pun tak mampu nak kata 100% kan? Samalah. Macam ni lah. Konsep dia sama. Tak ada yang perfect. 100% boleh asing, tak ada. Okay, tak ada. Okay. Itu beza BFD, PFD. Kita tengok pula PNID. Okay, PNID ni dia kompleks. Kompleksiti dia sangat tinggi. Sebab dia tunjuk semua equipment yang terlekat dekat pada lukisan tu. Semua simbol yang ada. Sebab nak bina satu plant, PNID ni lah rujukan utama dia. Kalau PFD dengan BFD, data tak cukup. Ni kotak. Takkan nak sambung pipe je. Kan? Bila dah pergi sini, oh ni sambung sini. Oh ni PFD ni lebih kepada nak tunjuk apa kaitan pipe, equipment. Kaitan antara equipment dengan equipment melalui pipe. Tu basically PFD. Kita nak tahu ke mana air ataupun cecair ataupun bahan tu pergi, daripada mana nak ke mana, kemudian dah terhasil pergi ke mana lagi sehinggalah habis. Itu PFD. Untuk PNID, dia lebih kepada nak design dah. Nak design. Okay, dalam pipe ni sebenarnya pipe tadi ni. Ni, sekejap Ni, nombor 15 ni. Nombor 15 ni. Sebenarnya ni. Okay. Kalau tengok balik, pergi 16, 17, 18, 19. Yang ni, recycle. Patut ada nombor. Okay. Bila awak tengok balik kat sini, ni bukan dah 15, 16. Banyak gila dia punya bentuk. Banyak alat lagi sebenarnya terlibat. Dekat sini kena pasang apa, dekat sini kena pasang apa. Ada valve. Valve jenis apa? Valve jenis macam ni lain. Valve jenis ada tangkai ni lain. Bentuk ni apa maksud dia? Bulat ni apa maksud dia? Okay. Lepas tu simbol ni apa maksud dia? Dah dia tulis kat sini. Sini ada insulated pipe. Okay. Carbon steel. Adalah dia tulis ni. CS ni kalau perasan ada 4.5 inch ke apa ni? Saya pun tak nampak ini lukisan ni. Okay. So dia ada size pipe. Dia ada kedudukan valve. Dia ada alat apa bersambung. Dia ada tulisan ni contoh FCV. Flow control valve. Tu maksud dia. Nampak tak? Nanti orang nak pasang, dia tahulah ada apa kat sini, alat apa yang terlibat. Dan pipe ni kena insulated ke tak perlu insulated. Sebab sini panas. Ni heat exchanger, pemanas pun ada di sini. So, kemungkinan besar yang masuk kat sini, bahan dia panas. Macam tu. Sebab tu dia pakai insulated. Okay. So, nak bagi tahu, dalam banyak-banyak tadi tu, lukisan PNID baru satu ni, dah banyak ni dah.
belum lagi ni, belum ni, belum ini, belum ini, belum ni dan semua ni. Belum. Setiap satu unit operation confirm ada. Kalau kata pump pun ada, tangki pun ada, satu lukisan dia. Okay. So, sebab tu kalau tengok dekat sini, level of detail. BFD paling rendah. PFD tengah-tengah. PNID paling tinggi. Okey. Saya faham lah ni. Okey. So, awak akan belajar ketiga-tiga lukisan ni. Awak akan lukis ketiga-tiga lukisan ni. Okey. Cuma saya nak tahu awak boleh baca macam mana. Okey. Nanti dalam chapter 5 kita akan buat line tracing. Line tracing ni apa pula Cik Nas? Line tracing ni awak akan trace betul-betul alat ni pada pipe yang sebenar. Kita trace lukisan dengan plan sebenar. So dalam erti kata lain, insyaAllah bila awak dibenarkan masuk dalam KKTM nanti, kita akan berjumpa di plan kat belakang, pilot plan kita. Awak akan masuk pilot plan tu. Awak akan tengok drawing dan awak akan cari lukisan-lukisan yang saya bagi tu, tallykan dengan apa yang ada kat plan. So awak baru boleh faham alat sebenarnya bulat-bulat ni apa ke nampak gambar sebenarnya. Macam itulah. Okey. Okey. So dalam nak buat lukisan tadi, okey. Lukisan PNID, BFD, PFD tu semua tu, ni yang terlibat Mula kita ada proses conception. Dalam proses conception ni, awak buat research. Awak nak hasilkan, contoh saya bagi, awak nak hasilkan methylene oxide tadilah, methylene oxide tadi. Contoh yang gambar ni tadi kan, apa cerita dia tadi kan, methylene oxide. Bila awak research, rupa-rupanya nak hasilkan methylene oxide ni ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 5 cara berbeza. 5 cara berbeza ni mungkin yang berbeza dia adalah raw material. Okey. Yang berbeza. Dan produk dia pun berbeza. Okey. Mungkin benda yang kita nak tu ada sama. Contoh kita nak methylene oxide tadi kan. So bahan yang byproduct tadi tu. Okey. Proses satu mungkin hasil dia ABC. Mungkin proses kedua hasilkan AB. Mungkin hasilkan yang ketiga hasilkan dia C saja. Mungkin kita tak tahu. Ada banyak proses. Awak boleh kaji. Kita boleh buat kajian tu. Memang proses dia begitu pun. Kita kena kaji dulu proses conception. Daripada proses conception ni, kita bentukkan setiap 5 ni, contohlah 5. Biasanya ada berpuluh. Biasanya lah. Okay. Contohlah daripada 5 ni, awak hasilkan BFD dia dahulu. Block flow diagram dulu. Setiap satu. Supaya apa? Awak boleh nampak kan kenapa saya suruh hasilkan block flow diagram dulu. Sebab dalam dalam BFD kita boleh nampak ni satu alat besar, satu alat besar, ni satu alat besar, ni satu alat besar. Alat yang besar. Kita boleh nampak, oh kat sini kita terlibat dalam 4 jenis main equipment, alat utama yang besar. 4. Kemungkinan A memerlukan 4, B memerlukan 10, C memerlukan 6 dan seterusnya. Tapi yang alat yang 10 tu murah-murah. Alat nak banding dengan yang proses A.
Contoh, ataupun alat A lebih selamat berbanding alat E. Contoh. Itulah consideration dia. Collectkan semua data-data ni, dah collect semua data, dah buat kertas kerja, kemudian bentangkanlah, pergilah dekat preliminary design. Dalam preliminary design ni, sebolehnya daripada 10-20, mungkin awak bentang 5 lah. Okay. Bersama dengan dia punya PFD. Mungkin terlibat PFD di sini, kalau boleh detailkan. Dalam sini mungkin BFD. Okay, dalam BFD terus convert kepada PFD pun tak apa. Kat sini dah, tak ada masalah, boleh je. Okay, tak ada masalah pun. Dekat sini kita bentangkan A, B, C, D, E. Sampai contohlah ada 5 kan. Ada 5. Contoh 5 proses, 5 PFD kita lukis. Management tengok. Bila management tengok, dia pilih A. Kita beritahulah yang A apa kebaikan, apa keburukan. B apa kebaikan, apa keburukan. C apa kebaikan, apa keburukan. So nanti management akan baca lah. Dia tengoklah, dia tapislah. Sampai tahap dia pilih satu. Dengan kita punya team lah, senang cerita kita kena ada lah. Sebagai penasihat dia, macam tu lah. Siapa yang design kan. Kemudian daripada yang mana kita pilih, dia terus ke bawah ni, lukislah PNID. Okay. Kat sinilah baru kita cari harga alatan. Kita dah kat tadi tu, kita dah dapat dah harga-harga alatan. Tapi secara kasar, dekat sini PNID ni kena ingat lah. Tadi lukisan PNID, satu lukisan tu dah banyak macam mana punya alat kan. So yang ni baru betul-betul pergi cari dengan vendor alat tu lah. Kemudian bila dah kita buat kertas kerja yang ni pula, kita dah decide, management pun kita dah bentang dan dia dah decide. Barulah daripada PNID ni kita akan lukis lukisan detail. Yang kat sini lah ada spek ni. Spek dokumen lah. Dari segi mekanikal dia, dari segi pipe punya susunan, elevation, utilities dia, gunakan elektrik ke, gunakan HPS tadi saya cakap, high pressure steam ke, gunakan CW ke, cooling water ke, guna elektrik ke, guna diesel ke, guna petroleum ke, petrol ke, apa semua. Dan kajian tentang proses ekonomiknya. Dan bila kata kita dah bentang everything, dan decision daripada management pun boleh kata okey, boleh proceed. Dan barulah plan tu akan dibina. So secara kasarnya 4 proses terlibat. Proses description, proses conception, konsepkan proses tu dulu. Kita cari proses punya konsep. Kemudian kita buat pembuangan design preliminary yang mana kita nak. Okay, kita buang yang mana kita tak nak. Kemudian kita pergi ke intermediate design. Okay, yang lebih detail, PNID lah. Kemudian pergi lebih detail, mechanical design, piping, utilities dan macam-macam lagi lukisan. Ada plan layout, ada GA drawing, macam-macam lagi GA drawing tu tak silap saya bawah mechanical jugalah. Setahu saya lah. Okay. Okay. So, kita tengok sedikit tentang proses chemical yang terlibat dalam kebanyakan plan lah. Saya tak boleh nak bagi semua sebab lain plan lain dia punya proses. Jadi saya hanya beri beberapa jenis proses. Secara kasarnya kita ada dua lah term. Okay, term chemical process ni. Dari segi lab lain, lab scale. Dari segi engineering lain sikit.
Dia engineering dia bawa pada makna yang lebih besar sikit. Sebab nak hasil dia tu besar. So chemical process dari segi labnya lah ataupun secara kasarnya lah, secara yang diterima pakai oleh semua adalah bermaksud perubahan dari satu kepada satu yang lain, daripada satu atau lebih bahan kimia secara sendirinya, natural. Contoh nak buat budu, proses juga. Siapa makan budu lah, siapa tahu buat budu lah. Dia kena peram, dia kena perak lama-lama kan baru jadi budu tu. Natural lah, kita tak payah tambah apa-apa ataupun tu, kita biar je. Either itself ataupun or exerting some force, atau kita berikan sedikit daya. Kita beri daya pada dia. Kita bagi daya tu. Daya dari segi apa? Biasanya kita bagi daya dari segi kita kompres dia, kita beri tekanan, ataupun kita naikkan suhu dia, ataupun kita tambah bahan-bahan lain, menyebabkan berlaku reaction will occurs. Itu maksud chemical process. Dari segi engineering lah, chemical process ni lah adalah satu method, satu cara untuk pembuatan ataupun penghasilan secara industri yang melibatkan perubahan komposisi kimianya, bahan yang kita guna lah, raw material lah senang cerita kan, menggunakan teknologi yang berkaitan dengan chemical plant ataupun chemical plant industry dalam plant industry lah. So kalau tanya saya chemical process ni awak nak maksud dari segi apa? Sebab maksud dia tu boleh guna pakai dua-dua. Jadi secara kasarnya chemical process ni melibatkan apa? Input, processing step, output. Dalam input adalah raw material, processing step adalah reaction, output adalah produk. So dalam processing step mungkin terlibat beberapa proses. Oxidation, reduction. Redox. Kalau siapa tahulah redox reaction. Kalau ingat chemistry SPM kot, sebab chemistry yang SEM 1 awak belajar, awak tak belajar redox. Hydrogenation and dehydrogenation. Tak silap saya, hydrogenation dengan dehydrogenation ni pembuangan air rasanya, ataupun pembuangan hydrogenation tambah air, dehydrogenation buang air, ataupun terbalik. Ataupun satu lagi, hydrogenation tu tambah hidrogen, dehydrogenation ni pembuangan hidrogen. Saya tak ingat dia punya. Nanti kita boleh tengok. Hydrolysis, catalysis, polymerization, nitrification, itu semua proses-proses yang biasa dalam industri. Kita boleh tengok sinilah. Oxidation. Arti kata lain, kalau nak paling mudah, oxidation ni kita boleh tengok dalam proses pembakaran lah. Hydrogenation. Betul lah saya cakap. Tadi hydrogenation ni tambah hidrogen. Hidrogen. Tambah hidrogen. Dehydrogenation, pembuangan hidrogen dengan bantuan katalis. So dalam arti kata lain, dia melibatkan dua proses, katalisis dengan hydrogenation lah. Dia guna katalis. Apa tu katalis? Dia kaji baliklah apa itu katalis. Hydrolysis tambah air. Katalisis sama je lah. Dia pakai katalis. Proses sebenarnya sama je ni dua ni. Polymerization, nak jadikan polimer ataupun arti kata lain plastik, styrene kepada polystyrene ni, kita boleh buat penghasilan plastik. Nitrification, penambahan amonia ataupun amonium. Perubahan amonia ataupun amonia kepada NO2.
So ada lagi, banyak lagi. Ni contoh sahaja. Okay, nak tahu detail boleh kaji. Ni proses yang biasa. Okay, biasa. Kita ada nama proses dia dan contoh yang berlaku. Okay. Proses equipment ni ada banyak. Okay. Proses equipment adalah equipment alat macam contoh reaktor tadi ataupun distillation tadi kan. So banyak perkara yang perlu difikirkan sebab dia adalah cost. Bila kata equipment, nombor satu cost, lepas tu safety, lepas tu berapa banyak dia boleh tampung untuk hasilkan produk kita. Contoh, kalau berlaku reaction, kita guna apa? Kita guna reaktor. Reaktor ada banyak jenis lah. Okay. Reaktor ada banyak jenis. Kita ada tubular reaktor, TBR. Kita ada CSTR. Kita ada batch reaktor. Kita ada plug flow reaktor. Banyak jenis reaktor. Okay. Heat exchanger, kita ada banyak jenis heat exchanger. Okay. Shell and tube. Shell and tube heat exchanger tu famous lah. Kita ada plate. Kita ada banyak lagi lah jenis. Okay. Kita boleh tengok lah nanti. So, ni dikenal pasti sebagai equipment lah. Kompresor. Tapi tak semestinya equipment ni kita boleh kira sebagai satu unit operation . Okay, ni hanya nak tugas dia kompresor, biasanya tugas kompresor adalah nak kompres. Nak kompres apa? Biasanya kompresor gas. Kompresor turbine biasanya gas. Pump biasanya liquid. Tower ni, dalam tower ni ada distillation, fractional distillation, lagi exhaustion tower, macam-macam lagi lah. Storage tank, kalau lalu dekat kawasan Kertih punya industri, awak boleh nampak tank-tank besar tu, tu storage tank. Vessel dia macam tank tapi dia kecil. Separator dia macam vessel tapi dia ada tugas dia. Kalau vessel ni nak simpan saja, separator ni dia ada function nak separate kan. Macam vapor liquid separator, three phase separator, cooler, penyejuk, reboiler, pemanasan semula, kondenser. Fahamlah maksud kondensasi kan. Nak jadikan gas kepada liquid balik, kondenser lah. Dan banyak lagi sebenarnya. So habis chapter 1 sebenarnya ni. Dah habis chapter 1. Cuma satu lagi video sebelum kita habiskan kelas lah hari ni. Okay. So saya minta awak tengoklah video ni. Okay, ni contoh saya ambil pada internet lah. Ni contoh satu plant. Okay. Saya just nak tunjukkan kat awak. Okay. Ni pump. Okay, ni contoh. Ni tank. Kompresor. Ni furnace. Tempat pembakaran. Okay. Dalam furnace ni macam-macam lagi lah. Dia sebenarnya dia bagi bahan api kat bawah ni. Dalam pipe ni adalah bahan yang kita nak panaskan. Okay. So akan adalah flue gas dia keluar, gas panas dia kan. Okay, nak tunjuklah ni jenis-jenis equipment yang biasa ada. Ni kompresor. Ni furnace juga, jenis lain lah. Tadi furnace lain, ni jenis furnace lain pula. Furnace ni bukan bidang, saya tak berapa pandai lah dengan dia punya term nama dia. Ni reaktor ada banyak jenis juga. Jenis apa saya tak boleh pastikan lah kalau daripada sini. Ni heat exchanger ni pelik lah bagi saya sebab bentuk kotak, biasanya tak. Ni tower, exhaustion tower, absorber nama dia. Okay. Sebab apa panggil tower? Sebab dia tinggi. Nampak tu? Ada cecair daripada atas ke bawah, ada gas dari bawah ke atas.
nama absorber. Valve ialah injap lah macam pipe kat rumah kan. Heat exchanger lagi. Vessel, nampak kalau vessel dia kecil. Distillation column, yang awak nampak distillation tadi kan. Okay. Dia lebih kurang macam absorber juga tadi, tapi cara lain lah. Sebab dia ada pemanas. Absorber dia biasa tak ada pemanas. Ni condenser, nampak dia ada pemanas dan condenser lagi. Ni dia punya pemanas dia lah, reboiler. Pump centrifugal lah tu, kalau saya nampak macam tu bentuk dia. Okay. Ni student yang buat saya rasa ni. Saya just ambil je dekat internet sebenarnya. Supaya awak boleh kenal, at least kenal lah. Tank ni saya rasa tak sesuai nama dia tank, sebab tank biasa besar lagi. Sebab saya tengok size tank dengan vessel lebih kurang sama je dia. Tapi ada je tank yang kecil. Ni vessel tank. Ni reaktor besar dia. Baru nak tunjuk reaktor heat exchanger ada apa pula kat dalam dia. Okay. So macam itulah lebih kurang. Okay. Alat tanda lebih kurang lah sama je lah macam apa yang awak nampak tadi itulah. Okay. Berapa kali nak tunjuk distillation column pun saya tak tahu dia. Okay. So kita summarizekan diagram yang terlibat dalam proses design. Biasanya proses design bukan dalam detail BFD, PFD, PNID. Lepas pada PNID ni baru akan terus kepada mechanical design, okay, GA drawing, general arrangement, layout dan sebagainya lah. Perlu tahu sedikit sebanyak tentang chemical process. Kalau tak, awak tak tahu nak decide macam mana nak buat lukisan ni. Okay. Pemilihan proses adalah berdasarkan banyak faktor, yang mananya kita nak objektif di akhir nanti, kita nak pastikan operation tu berjalan dengan lancar. Okay. So secara kasar itulah untuk chapter 1 ni. Okay. Saya akan stopkan kita punya recording.